Okey, selepas 6.5 jam bermesyuarat, mesyuarat khas Dewan Rakyat atau mesyuarat khas Parlimen sudah pun melabuhkan tirai bermula jam 10 pagi tadi, rehat jam 1 tengah hari sehingga jam 2.30 petang dan berakhir kira-kira 10 minit lepas. Pelbagai perkara yang dibincangkan perlu kita rangkumkan dalam masa lebih kurang 7 ataupun 8 minit untuk anda faham. Sebelum itu, kita perlu faham hari ini adalah pembentangan pertama oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri membentangkan berkenaan dengan Pelan Pemulihan Negara. Esok kita akan saksikan pembentangan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkenaan dengan pengendalian wabak COVID-19 oleh kerajaan sejak setahun lebih lepas. Diikuti dengan Khairi Jamaluddin berkenaan dengan program vaksinasi. Tengku Datuk Seri Zafrul, Menteri Keuangan, akan membentangkan selepas itu berkenaan dengan pelan-pelan bantuan ekonomi yang diumumkan sejak tahun lepas dan diakhiri dengan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkenaan dengan pelaksanaan darurat. Itu dalam 4 hari akan datang. 5 hari sidang ataupun mesyuarat khas Dewan Rakyat berlangsung. Hari ini adalah hari pertamanya Dewan Rakyat bermesyuarat ataupun dibuka semula selepas 221 hari ditutup ekoran darurat, dan Firdaus Azil berada di sana sejak pagi tadi. Firdaus, pelbagai perkara yang kita bincangkan, hangat seperti biasa kita lihat. Rangkumkan apa intipati hari ini yang kita saksikan, yang kita dengar daripada Perdana Menteri dan juga ahli-ahli Parlimen Kerajaan dan juga pembangkang intipatinya sepanjang hari ini, Firdaus. Okey, baik, terima kasih Luqman dari Bukit Jalil. Seperti yang mungkin saya boleh imbas kembali pada awal pagi tadi, bagaimana Speaker Dewan Rakyat Datuk Azizan Harun telah memberi ruang kepada beberapa ahli parlimen untuk mengenengahkan isu ataupun persoalan dan sebagainya. Yang mana saya kira antara persoalan penting ialah persoalan yang telah dibangkitkan oleh Ketua Pembangkang sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mengatakan bahawa mengapa sidang ini tidak berjalan seperti biasa ataupun dikenali sebagai sidang parlimen biasa, kerana beliau berkata ini sepatutnya selaras dengan titah 3 kali yang di-Pertuan Agong yang mengatakan bahawa perlu diadakan sidang parlimen secepat mungkin bagi membahaskan proklamasi darurat serta ordinan-ordinan di bawahnya. Dan ini yang telah, kalau mengikut jawapan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga portfolio hal ehwal undang-undang serta parlimen, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, beliau mengatakan pertamanya surat yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri kepada beliau ialah mana yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan agar mesyuarat khas ini dipanggil. Maksudnya Agong bersetuju agar perjalanan parlimen ini diadakan sebagai sidang khas, dan ini selaras dengan peruntukan 11/3 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Yang mana keduanya ini beliau mengatakan bahawa kerajaan juga telah bersetuju untuk tidak menasihati Agong untuk meneruskan proklamasi darurat selepas berakhir pada 1 Ogos ini. Dan ketiganya, ini yang saya kira masih menjadi pertikaian. Sepatutnya hari ini ialah sesi penerangan, tetapi soalan ini masih belum terjawab sehingga habis pergulungan sebentar tadi. Yang mana pertamanya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengatakan bahawa kerajaan juga bersetuju untuk membatalkan segala ordinan darurat. Pada mulanya beliau tidak mengatakan bila tarikhnya, tetapi sewaktu disoal ataupun sewaktu disambut oleh pembangkang, ahli parlimen pembangkang, akhirnya terkeluar tarikh 21 Julai. Ini yang kita cuba nak sahkan, sebab ini juga dibangkitkan oleh beberapa ahli parlimen sewaktu sesi sebentar tadi yang mengatakan sekiranya pembatalan ordinan ini dilakukan backdated pada 21 Julai, adakah ia dilakukan dengan tata cara yang betul? Sebagai contoh, ini berdasarkan apa yang telah saya pantau, yang mana mereka mengatakan sekiranya ingin membatalkan ordinan ini, ia perlu dilakukan secara proper ataupun teratur. Yang mana pertamanya, siapakah yang mempunyai kuasa untuk membatalkan ordinan ini, dan adakah yang di-Pertuan Agong atau sebagainya. Dan ia juga sebenarnya perlu digazetkan di dalam watak kerajaan. Ini tidak ada. Selepas pemeriksaan, kita melakukan pemeriksaan, tidak ada. Jadi ini yang menjadi persoalan. Malah kalau kita periksa Facebook ataupun catatan Facebook di laman Datuk Seri Taqiyuddin juga tidak menyatakan tarikh 21 Julai itu. Dan sepatutnya itu dijawab tadi, tetapi masih belum terjawab dan kita kira mungkin esok akan terjawab. Dan sebentar tadi pergulungan oleh Perdana Menteri membentangkan Pelan Pemulihan Negara, tetapi ia telah digulung oleh Menteri Penyelaras Pelan Pemulihan Negara PPN, Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dan ini juga menjadi pertikaian kerana mereka ataupun blok-blok pembangkang mengatakan
banyak persoalan yang tidak boleh dijawab oleh Datuk Seri Tengku Zafrul semata-mata. Sebagai contoh, persoalan tentang ordinan darurat tadi tidak boleh Menteri Kewangan menjawab bagaimana itu antara yang telah mereka bangkitkan. Jadi secara rangkumannya itulah yang telah berlaku hari ini, pembentangan PPN oleh Perdana Menteri, pergunungan oleh Menteri Penelas PPN, dan kita jangkakan seperti yang Lokman ceritakan tadi, esok hari kedua ialah giliran untuk Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Arham Baba. Kita perlu mengambil kita mengambil isyarat dan juga keseluruhan mesyuarat khas ini daripada pagi sampai ke petang tadi, lebih kurang 15 minit lepas. Firdaus berada di sana, mungkin Firdaus dapat nampak sisi-sisi lain juga apa yang berlaku di Dewan Rakyat, kerana kita terfokus kepada apa yang berlaku di dalam Dewan. Kita faham ada juga sidang media yang dilakukan oleh beberapa orang ahli parlimen. Kita nampak tadi Teo Nii Ching ada mengadakan sidang media. Tak pasti sama ada ahli-ahli parlimen lain mengadakan sidang media juga. Apa yang mungkin kita terlepas benda-benda yang penting daripada sidang-sidang media ini di Dewan Rakyat? Okey, pertamanya ialah pada pagi tadi juga ada sidang media oleh ahli parlimen berwas Datuk Seri Ngeh Kuham, yang mana kita ketahui sebelum ini bahawa kita juga ada melaporkan bagaimana beliau juga ada menghantar surat lebih awal ataupun notis kepada speaker untuk disampaikan usul untuk membahaskan proklamasi darurat serta ordinan-ordinan. Bagaimanapun telah ditolak kerana ini berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh speaker sebelum ini, bahawa segala peraturan malah mesyuarat khas ini pun telah dipanggil oleh Perdana Menteri. Ini telah beliau terangkan, speaker telah terangkan pada sebelah pagi tadi, bahawa hanya Perdana Menteri saja yang boleh memanggil sidang khas ini ataupun mesyuarat khas ini serta menentukan apa juga aturan mesyuarat. Seperti kita ketahui, 5 hari ini akan ada sesi penerangan, kemudiannya akan ada sesi pertanyaan dan sebagainya, tetapi tidak ada sebarang undian, dan ini sebenarnya yang dibangkitkan oleh Ketua Pembangkang pada sebelah pagi tadi. Sekiranya perjalanan ini mengikut peraturan 11/3, maka tidak ada boleh undi, sebab saya kira itu yang mereka pentingkan, undi untuk menentukan apa jua tindakan kerajaan, sama ada menguruskan pandemik COVID-19, menguruskan kewangan negara. Ini semua menurut Ketua Pembangkang perlu ada undi, perlu ada kata daripada kesemua pihak untuk memastikan seimbang dan imbang. Itu yang saya kira apa yang telah disampaikan oleh Datuk Seri Ngeh Kuham pada sidang media pada awal pagi tadi. Terima kasih Firdaus Azil, wartawan Astro Awani. Firdaus akan berkampung di Dewan Rakyat di Parlimen untuk 4 hari akan datang. 5 hari sesi mesyuarat khas ini diadakan dengan 5 wakil kerajaan akan mengadakan pembentangan, dan apa yang disebut oleh Firdaus tadi adalah agak menarik poin itu, kerana pada asasnya mungkin itu saja perbezaannya. Walaupun ahli-ahli parlimen dibenarkan mengutarakan soalan dan juga meminta penerangan daripada semua yang memberikan pembentangan, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan sebagainya, mereka secara teknikalnya itu bukanlah bahas seperti mana yang kita saksikan dalam sidang biasa Dewan Rakyat. Bagaimanapun ia nampak seperti bahas, jadi perbezaannya adalah mereka tidak akan ada sebarang pengundian untuk meluluskan usul atau sebagainya. Kita nantikan pembentangan oleh 4 lagi individu berkenaan dengan aspek-aspek penting negara sejak setahun lebih yang lepas, termasuk pengendalian wabak COVID-19, bantuan ekonomi dan juga pemerolehan vaksinasi dan juga kemajuan vaksinasi setakat ini. Ini semua apa yang kita boleh tumpukan berkaitan dengan terus menjaga kepentingan rakyat di saat rakyat banyak terkesan dengan pelaksanaan PKP dan juga pembendungan COVID-19.